Babul ikhlas. Bab ikhlas. Ikhlas adalah amalan hati. Ikhlas membawa maksud beramal dengan niat semata-mata untuk mendapat keredaan Allah dan ganjaran yang dijanjikan. Ia adalah syarat diterimanya amalan, kerana Allah hanya menerima amalan yang dilakukan kerananya semata-mata. Berniat dengan ikhlas bagi semua amalan adalah perkara asas dalam agama Islam. Sama ada perkataan atau perbuatan, zahir atau batin. Perkara ini ada diterangkan di dalam Al-Quran. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksud ayat, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala sekeratan ayat 37 dalam surah Al-Hajj, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Maksud ayat, daging dan darah binatang kurban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Ayat ini menolak perbuatan masyarakat jahiliyah yang melumur Kaabah dengan darah unta. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala sekeratan ayat 29 dari surah Ali Imran, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Maksud ayat, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sembunyikan apa-apa yang ada dalam dada kamu atau kamu melahirkannya, nescaya Allah mengetahuinya. Daripada ayat-ayat yang tersebut dapatlah difahami betapa pentingnya niat. Oleh sebab itulah setiap orang dikehendaki berniat dengan ikhlas dalam semua amalannya semata-mata kerana Allah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzi bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Ka'bi bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurshi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Muttafaqun alaih. Maksud hadis, daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja sah segala amalan itu dengan berniat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat sesuatu berdasarkan niatnya. Sesiapa yang berhijrah dengan niat kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan
Sesiapa berhijrah kerana dunia yang dicarinya atau kerana wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu akan menghasilkan sesuatu selaras dengan niat hijrahnya itu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari sudut bahasa, niat adalah qasad atau sengaja. Manakala dari sudut syarak, niat ialah qasad, sengaja melakukan sesuatu perbuatan berserta dengan melakukannya. Pengajaran hadis 1. Sahnya setiap amalan bergantung kepada niat. Tempat niat ialah jantung hati dan tidak disyaratkan menyebut dengan lidah. 2. Sesuatu amalan yang dilakukan dengan sempurna kerana Allah akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Sebaliknya, sebarang amalan yang dibuat untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat keduniaan semata-mata tidak akan diberi ganjaran oleh Allah. 3. Niat hanya dikehendaki bagi amalan kebajikan sahaja. 4. Niat merupakan rukun pertama bagi setiap ibadat dan merupakan batas untuk membezakan antara amalan biasa, adah dengan ibadat. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Maksud hadis daripada Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepasukan tentera menyerang Kaabah. Apabila mereka berada di suatu kawasan lapang, tiba-tiba mereka dibinasakan seluruhnya. Sayyidatuna Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa mereka dibinasakan seluruhnya, padahal ada di antara mereka orang yang berjual beli dan orang yang bukan daripada tentera itu. Rasulullah menjawab, ya, mereka dibinasakan seluruhnya, kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat masing-masing. Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz Al-Bukhari. Keterangan 1. Ummu Abdillah adalah kunyah bagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Menurut adat orang Arab, walaupun Sayyidatuna Aisyah tidak mempunyai anak, kunyah adalah nama yang dimulakan dengan Abu bagi lelaki atau bagi perempuan. 2. Hanya Allah yang mengetahui tentang tentera yang dimaksudkan dalam hadis ini. Begitu juga masanya. Ini adalah perkhabaran ghaib yang wajib diimani. Pengajaran hadis 1. Setiap insan diberi balasan atau ganjaran menurut niat masing-masing. 2. Hadis ini memberi peringatan kepada manusia supaya tidak menyertai golongan yang zalim dan jahat. 3. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah pasti berlaku, walaupun tidak diketahui masa dan tempat, kerana ia adalah
perkhabaran gaib yang wajib diimani. 4. Orang yang mencabul Kaabah atau tempat-tempat suci yang dimuliakan Allah akan dibinasakan. 5. Kebinasaan atau malapetaka yang menimpa sesuatu tempat atau negeri akan terkena ke atas seluruh penduduknya tanpa mengira orang yang bersalah atau tidak. 6. Mereka yang berniat dan melakukan suatu kejahatan akan mendapat pembalasan daripada Allah di akhirat kelak. Hadis yang 3, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyyah wa izastunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada lagi hijrah sesudah pembukaan kota Mekah, tetapi yang tetap ialah jihad atau berjuang dan niat untuk jihad apabila keadaan memaksa dan apabila dipanggil untuk berjuang dan sebagainya, hendaklah kamu bersiap sedia. Al-Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis 1. Apabila sesebuah negara telah menjadi negara Islam, penduduk tidak lagi wajib berhijrah ke negara lain. 2. Berhijrah dari tempat atau negara yang tidak membolehkan seseorang melaksanakan perintah agama tetap wajib jika negara itu sebuah negara kafir. 3. Orang beriman Islam wajib bersedia untuk berjihad dan menyambut seruan jihad. 4. Kewajipan berhijrah ke atas kaum muslimin berakhir dengan kemenangan Rasulullah dan orang Islam menguasai Makkahul Mukarramah. 5. Jihad dapat meneguhkan agama Allah. Berhijrah tetap diwajibkan sepanjang masa apabila keadaan memaksa. 6. Umat Islam wajib tampil ke medan jihad apabila mereka dikehendaki berbuat demikian. 7. Melakukan kebajikan dan berniat dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan amal bukti adalah termasuk dalam pengertian hijrah. Hadis 4. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukum fil ajr. Rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya semasa kami dalam peperangan Tabuk, Nabi ada bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang tidak dapat menyertai peperangan kerana sakit. Kemana kamu berjalan dan lembah mana sahaja kamu harungi, mereka tetap bersama kamu. Menurut satu riwayat lain, mereka tetap berkongsi pahala bersama-sama kamu. Muslim. Keterangan Al-Ansari bermaksud daripada kalangan Ansar, iaitu penduduk Madinah yang membantu gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran hadis 1. Orang yang tidak keluar berjihad kerana uzur akan diberi ganjaran sama seperti orang yang keluar jika benar niat dan keazaman mereka untuk berjihad. 2.
Setiap Muslim mempunyai tanggungjawab dalam berjihad dan sekurang-kurang martabah jihad adalah niat. 3. Niat mempunyai peranan dan kedudukan yang tinggi dalam sesuatu amal kebajikan. 4. Orang yang uzur yang berniat menyertai peperangan akan juga mendapat pahala seperti orang yang berperang. 5. Orang yang uzur syar'i dikecualikan daripada mengerjakan kewajipan yang tertentu. Hadis yang 5. An Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwah Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru rawahul Bukhari. Maksud hadis, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, semasa kami kembali daripada peperangan Tabuk bersama-sama Nabi SAW, tiba-tiba Nabi bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang terhalang daripada menyertai peperangan kerana sakit, di mana sahaja kita lalui berjalan ke hulu atau ke lembah, mereka tetap bersama kita, di liring atau di lembah. Riwayat Al-Bukhari. Pengajaran hadis. 1. Niat mempunyai peranan dan kedudukan yang tinggi dalam setiap amal kebajikan. 2. Orang yang uzur, sakit, yang berniat menyertai peperangan akan mendapat ganjaran pahala juga sama seperti orang yang berperang. 3. Orang yang uzur syar'i dikecualikan daripada mengerjakan kewajipan yang tertentu. Hadis yang 6. An Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. Maksud hadis daripada Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, mereka bertiga adalah sahabat Nabi. Katanya, ayahku Yazid telah mengeluarkan beberapa dinar mata wang emas yang hendak disedekahkan, lalu diamanahkan kepada seorang lelaki di masjid untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka aku pergi dan minta wang dinar itu daripada orang itu, lalu aku tunjukkan kepada ayahku. Maka beliau pun berkata, demi Allah, bukan kepada engkau yang hendak aku sedekahkan. Maka berlakulah pertelagahan antara kami. Akhirnya kami adukan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun bersabda, berhasil pahala bagi engkau apa yang engkau niatkan wahai Yazid, dan halal harus bagi engkau apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Riwayah Al-Bukhari. Keterangan sahabat ialah mereka yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya, serta mati dalam iman walaupun masa pertemuannya singkat. Pengajaran hadis. 1. Sedekah sunat harus diberikan kepada anak, tetapi sedekah wajib iaitu zakat tidak harus diberikan kepada anak atau ayah.
2. Seseorang anak yang mengemukakan sesuatu kes yang berlaku terhadap ayahnya kepada hakim untuk mencari penyelesaian, tidak dianggap derhaka kepada ayah. 3. Orang yang memberi sedekah tetap mendapat ganjaran, sama ada sedekahnya jatuh ke tangan orang yang berhak atau tidak, jika niatnya sahih, betul dan ikhlas. 4. Sedekah boleh diamanahkan kepada orang lain untuk disampaikan kepada orang yang berhak. 5. Sesuatu yang diniatkan untuk sedekah itu akan mendapat pahala walau siapa sahaja yang menerimanya. 6. Seseorang anak boleh menerima sedekah daripada pemberian sedekah bapaknya. Hadis yang 7. An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdin Manaf bin Zuhrah bin Kalab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurshi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asyaratil masyhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum, qal ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni am hajjatil wada' min waja' ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana zu malin wa la yarisuni illa ibnah li afa atasaddaqu bisulusai mali, qal la, qultu fasyatru ya Rasulullah, faqal la, qultu fasulus ya Rasulullah, qal as-sulus was-sulus kasir au kabir, innaka intazar warasataka aghniya khair min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nasa wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qal faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Qal innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah illa zdadta bihi darajatan wa rif'ah wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim. Lakinil ba'isu Sa'ad bin Khawlah yarsi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah, muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Ishaq Sa'ad bin Abu Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdun Manaf bin Zuhrah bin Kalab bin Murrah Ka'ab bin Lu'ay al-Qurshi az-Zuhri, salah seorang yang disaksikan sebagai ahli syurga. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi aku pada tahun Haji Wida' semasa aku menderita sakit tenat. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, penyakit aku ini bertambah tenat, sedangkan aku mempunyai harta tetapi tidak mempunyai warisnya kecuali seorang anak perempuan. Jadi, adakah boleh aku sedekahkan 2/3 daripada harta aku? Jawab baginda, tidak. Aku bertanya lagi, kalau 1/2 wahai Rasulullah? Jawab baginda, tidak. Aku bertanya lagi, kalau 1/3 wahai Rasulullah? Jawab baginda, 1/3. Dan 1/3 itu pun masih banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan waris-waris engkau sebagai orang kaya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka sebagai orang miskin yang terpaksa meminta-minta daripada orang lain.
Sesungguhnya engkau tidak membelanjakan sesuatu yang engkau niatkan itu demi untuk mengharapkan keredaan Allah, melainkan pasti engkau diberi pahala daripada perbelanjaan yang engkau keluarkan sehinggakan apa yang engkau letakkan di mulut isterimu. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku di sini, iaitu di Mekah, selepas mereka meninggalkannya dan kembali ke Madinah? Jawab baginda, engkau tidak tertinggal dan berbuat kebaikan yang engkau niatkan kerana Allah, melainkan akan bertambah dengannya darajat kemuliaan engkau. Mudah-mudahan dengan ketinggalan engkau di Mekah tidak ikut kembali ke Madinah, sebahagian orang akan dapat manfaat daripadamu dan sebahagian lain mendapat mudarat selepas mereka meninggalkannya dan kembali ke Madinah. Kemudian Nabi berdoa, Ya Allah, teruskanlah hijrah sahabatku dan janganlah jadikan mereka berpatah balik. Akan tetapi yang sedih ialah Sa'ad bin Khawlah diratapi oleh Rasulullah kerana beliau mati di Mekah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keterangan Sa'ad bin Khawlah yang disebut dalam hadis ini menurut setengah pendapat telah memeluk Islam tetapi tidak berhijrah dari Mekah. Maka kesedihan Rasulullah terhadapnya kerana dia tidak berhijrah. Pendapat kedua mengatakan dia telah berhijrah dan menyertai peperangan Badar. Kemudian dia kembali ke Mekah dan mati di sana. Maka kesedihan Rasulullah terhadapnya kerana ganjaran hijrahnya gugur, terputus kerana dia kembali semula ke Mekah dengan pilihan sendiri. Manakala pendapat ketiga mengatakan dia berhijrah ke Habasyah pada penghijrahan kedua dan menyertai peperangan dan lain-lain dan mati di Mekah pada Haji Wida. Berdasarkan ini, kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan luputnya ganjaran hijrah yang sempurna kerana dia mati di Mekah. Pengajaran hadis 1. Harus mengadu sakit dengan tujuan yang betul, seperti minta diubati atau untuk didoakan sembuh oleh orang yang soleh. 2. Harus mengumpul harta dengan cara yang halal dan tidak dianggap sebagai pengumpulan yang haram selama mana tuan harta menunaikan kewajipan daripada harta itu. 3. Keutamaan dalam berbelanja diberikan kepada keluarga terdekat menurut tertib. 4. Islam tidak menggalakkan seseorang menghabiskan hartanya untuk bersedekah sehingga menyebabkan ahli keluarganya menjadi miskin dan meminta-minta kepada orang lain. 5. Seseorang Muslim tidak boleh berwasiat melebihi 1/3 daripada harta kekayaannya, kecuali jika dipersetujui oleh warisnya. 6. Seseorang Muslim tidak boleh berkata tidak ada masa untuk beribadat atau melakukan amal kebajikan. Bahkan pada bila-bila masa sahaja dia hendaklah beramal untuk mengejar darajat kedudukan yang disediakan Allah. 7. Segala amalan yang diniatkan untuk mencapai keredaan Allah sekalipun merupakan amalan sehari-hari tetap dikira sebagai ibadat yang diberi pahala oleh Allah. 8. Membelanjakan harta kekayaan untuk memberi kesenangan kepada isteri dan anak-anak adalah lebih baik daripada bersedekah kepada orang lain untuk mendapat pahala, sedangkan kaum keluarganya terbiar dalam kesusahan.
Hadis yang 8. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu, tetapi Dia melihat jantung hati, niat kamu. Riwayah Muslim. Pengajaran hadis 1. Hadis ini menunjukkan bahawa memperbaikkan jantung hati dan niatnya diutamakan dan didahulukan daripada amalan anggota zahir, kerana niat itu mengesahkan amalan anggota. 2. Kadang-kadang amalan zahir seseorang itu baik, tetapi niatnya salah. Namun begitu, hukum dunia ke atasnya adalah menurut zahirnya. 3. Niat dan keikhlasan hati menjadi ukuran amalan, sama ada diterima oleh Allah atau tidak. 4. Berbuat sesuatu tanpa niat tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Amalan-amalan zahir daripada seseorang mencerminkan keikhlasan dan ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang 9. An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu zalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang kerana keberanian, kerana panas hati dan kerana riak. Maka yang mana satukah di antara semua itu berperang kerana Allah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah, dialah orang yang berperang pada jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis 1. Sesuatu amalan itu hanya dinilai menurut niat yang baik, kelebihan dan ganjaran yang dijanjikan kepada mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, hanyalah untuk orang yang berjihad menegakkan kalimah Allah. Walau bagaimanapun orang yang mati dalam peperangan hendaklah diperlakukan, diuruskan seperti orang yang mati syahid. Tidak dimandikan, tidak disembahyangkan dan tidak dikapankan, malah dikebumikan dengan pakaian perangnya, dan terserahlah niat dan qasadnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2.
Islam sentiasa menuntut umatnya berjuang pada jalan Allah. 3. Orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama sahajalah yang dikira berjuang pada jalan Allah. Hadis yang 10. An Abi Bakrah Nufai bin Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal musliman bisayfayhima fal qatilu wal maqtul fin nari qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Bakrah bin Nufai bin Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila dua orang muslim berbunuh-bunuhan, maka pihak yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Abu Bakrah bertanya, wahai Rasulullah, orang yang membunuh memanglah masuk neraka, tetapi bagaimana orang yang terbunuh pun masuk neraka? Jawab baginda, kerana dia berniat dengan bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis 1. Orang yang berazam melakukan maksiat dan menyediakan atau melaksanakan sebab-sebabnya akan dikenakan azab, walaupun maksiat itu tidak dapat dilakukan disebabkan oleh halangan-halangan tertentu yang jika tidak kerana halangan itu dia mesti melakukannya. Adapun cetusan yang timbul dalam pemikiran dan khayalan semata-mata, maka tidak diambil kira sehingga ia betul-betul dilakukan. 2. Hadis ini mengingatkan umat Islam supaya tidak bermusuhan sesama sendiri, kerana permusuhan menyebabkan umat Islam menjadi lemah. 3. Ancaman azab yang disebut dalam hadis ini ditafsirkan atau diandaikan kepada permusuhan dan peperangan antara umat Islam yang berlaku tanpa sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak, bukan peperangan yang berlaku disebabkan oleh ijtihad masing-masing. 4. Orang yang membunuh sesama Islam tanpa hak akan dimasukkan ke dalam neraka. 5. Orang yang terbunuh kerana niatnya bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis yang 11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma atal masjida la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuh wal malaikah yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi salla fihi yaqulun Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi fihi
ma lam yuhdis fihi. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sembahyang jamaah bagi seseorang lebih daripada sembahyang bersendirian, sama ada di tempat kerjanya, di pasar atau di rumahnya, dengan gandaan 25 darajah. Kerana orang yang telah menyempurnakan wuduk kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk bersembahyang semata-mata, maka setiap langkah perjalanannya itu diberi 1 darajah pahala dan dihapuskan 1 dosa sehingga dia masuk ke dalam masjid. Dan apabila dia berada di dalam masjid, dia dianggap seperti orang yang bersembahyang selagi dia menunggu untuk berjamaah. Dan para malaikat mendoakan untuk seseorang selagi dia berada di tempat sembahyangnya dengan doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, rahmatilah dia, ampunilah dia, terimalah taubatnya selama dia tidak menyakiti dan tidak berhadas di tempat itu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis 1. Sembahyang di pasar adalah harus dan sah, tetapi makruh kerana gangguan suara dan sebagainya yang menghilangkan khusyuk. 2. Ibadat sembahyang mempunyai kelebihan tersendiri kerana doa malaikat kepada orang yang bersembahyang selama dia terus berada di tempat sembahyangnya dan selama dia tidak berhadas atau mengganggu atau menyakiti orang lain atau melanggar adab-adab berada di dalam masjid. 3. Antara tugas malaikat ialah berdoa untuk orang yang beriman, seperti firman Allah dalam surah Ghafir ayat 7. 4. Orang lelaki dikehendaki mendirikan sembahyang jamaah di masjid atau di surau. 5. Sesiapa sembahyang berjamaah diberi ganjaran pahala 25 kali ganda atau lebih daripada sembahyang bersendirian. 6. Para malaikat sentiasa mendoakan untuk orang yang terus berada di tempat sembahyang selama dia tidak menyakiti malaikat dengan berhadas. 7. Suatu perkara yang dimulakan dengan niat yang baik dari mula lagi sudah dituliskan pahala kebaikannya. Hadis yang 12. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla qala Inna Allah katabal hasanat wasayyiat thumma bayyana zalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah ashra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin kasirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah ta'ala indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala sabdanya, sesungguhnya Allah mencatatkan semua kebaikan dan semua kejahatan. Kemudian Allah menjelaskan, sesiapa yang berniat hendak melakukan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya satu pahala, dan jika dia berniat hendak melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya 10 pahala hingga 700 kali ganda atau lebih. Sesiapa yang berniat hendak melakukan sesuatu kejahatan tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatkan untuknya satu pahala, dan jika dia berniat hendak melakukan kejahatan kemudian dilakukannya, Allah mencatatkan untuknya satu dosa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keterangan ungkapan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Tuhannya atau daripada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ianya hadis qudsi, iaitu wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya tanpa perantaraan malaikat Jibril, malah melalui ilham atau mimpi atau lainnya. Pengajaran hadis 1. Setiap kebaikan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapat ganjaran atau balasan, pahala atau dosa. 2. Sesuatu kebaikan yang dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, bermula daripada 10 kali ganda hingga 700 atau lebih. 3. Orang yang berniat hendak mengerjakan kebajikan tetapi tidak dapat dilakukannya, dia tetap akan mendapat balasan satu pahala kebaikan. Sebaliknya, sesiapa yang berniat hendak melakukan kejahatan tetapi tidak dilakukannya kerana takutkan Allah, maka dia tidak akan mendapat apa-apa balasan dosa, malah diberi pahala. 4. Tiap-tiap kejahatan yang dilakukan dicatatkan balasannya satu kejahatan sahaja. Hadis yang terakhir, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما
fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqizahuma wa an aghbuqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadahu ala yadi antaziru istiqazahuma hatta bariqal fajru was-sibyatu yatadaghawna inda qadamayya fastayqaza fashariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu qala al-akhar Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbur rijalun nisaa fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinina faja'atni fa'a'taituha 20 wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqihi fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarajat as-sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruja minha wa qala as-salis Allahumma ista'jartu ujara'a wa a'taytuhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa zahaba fasammartu ajrahu hatta kasurat minhu al-amwal faja'ani ba'da hinin faqala ya abdallah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqari wal ghanami wal raqiqi faqal ya abdallah la tastahzi bi faqultu la astahzi'u bika فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Maksud hadis daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu masa dahulu ada 3 orang lelaki berjalan-jalan sehingga mereka terpaksa bermalam di dalam sebuah gua. Ketika mereka sedang berada di dalam gua itu, tiba-tiba terjatuh batu besar dari atas bukit, lalu menutupi pintu gua itu hingga mereka tidak dapat keluar. Maka berkatalah mereka antara satu sama lain, sesungguhnya tiada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan kamu daripada bahaya ini
kecuali berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh yang pernah kamu kerjakan. Lalu salah seorang daripada mereka berdoa, Ya Allah, dahulu aku mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua. Aku tidak pernah memberi minuman susu kepada orang lain sebelum mereka berdua minum sekalipun kepada keluarga atau hamba sahaya. Pada suatu hari, aku membawa binatang ternakan, kambing, ke suatu tempat yang jauh hingga aku tidak kembali kepada kedua-duanya, ibu bapakku, kecuali setelah jauh malam. Kedua-duanya telah tidur. Aku perahkan susu untuk minuman malam mereka, tetapi mereka sudah tidur. Aku tidak suka mengejutkan mereka dan tidak suka susu itu aku berikan kepada sesiapa jiwa pun sebelum mereka. Aku tetap menunggu mereka bangun sehingga terbit fajar, sedangkan mangkuk susu itu di tanganku. Manakala anak-anakku menangis di kakiku meminta susu. Apabila kedua-dua ibu bapakku bangun, mereka pun minum minuman malam mereka itu. Ya Allah, jika aku berbuat yang demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, laksanakanlah kami dari gua ini. Maka terbukalah sedikit pintu gua itu, tetapi mereka tidak dapat keluar. Seorang lagi berkata, Ya Allah, dahulu aku pernah jatuh cinta kepada sepupuku. Pada riwayat yang lain, aku mencintainya dengan cinta yang paling mendalam pernah dialami oleh lelaki terhadap wanita. Aku selalu menggodanya supaya dia menyerahkan dirinya kepadaku, tetapi dia sentiasa menolak. Sehingga suatu masa dia mengalami kesempitan hidup disebabkan kemarau. Lalu dia datang meminta bantuan daripadaku. Lalu aku berikan padanya sebanyak 120 dinar dengan syarat bahawa dia menyerahkan dirinya kepadaku. Dia bersetuju berbuat demikian. Maka ketika aku sudah bersedia melakukannya, pada riwayat yang lain, aku sudah duduk di antara dua kakinya, tiba-tiba dia berkata, Takutlah kepada Allah dan janganlah engkau lakukannya melainkan dengan cara yang halal. Maka aku segera bangun meninggalkannya bersama-sama wang dinar, sedangkan dia merupakan orang yang paling aku kasih. Ya Allah, jika aku berbuat demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, laksanakanlah kami daripada bahaya ini. Dengan itu terbukalah sedikit pintu gua itu, tetapi mereka masih belum boleh keluar. Kata orang yang ketiga pula, Ya Allah, dahulu aku pernah mengupah beberapa orang pekerja dan aku bayar upah mereka, kecuali seorang pekerja yang pergi menghilang diri tanpa mengambil upahnya itu. Lalu aku laburkan wang upahnya sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak.
Tiba-tiba pada suatu ketika dia datang menemuiku dan berkata, "Hai Abdullah, hamba Allah, berikanlah upahku yang dahulu." Aku menjawab, "Semua harta benda yang ada di hadapanmu daripada unta, lembu, kambing, itu adalah daripada upahmu." Orang itu berkata, "Hai Abdullah, engkau jangan mempermainkanku." Aku menjawab, "Aku tidak mempermainkan engkau." Lalu dia pun mengambil semua harta itu dan membawa pergi tanpa meninggalkan sedikit jiwa pun. Ya Allah, jika aku berbuat demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, laksanakanlah kami daripada bahaya ini. Maka terbukalah pintu gua itu dan dapatlah mereka keluar dengan berjalan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis 1. Hadis ini menunjukkan kelebihan sifat amanah dan bertolak ansur dalam muamalat berurusan. 2. Doa dan harapan yang bersungguh-sungguh dan ikhlas pada waktu kesusahan dan kegawatan akan diterima Allah, khususnya doa orang yang pernah melakukan amalan soleh. 3. Kesan amalan soleh boleh dilihat atau dirasai apabila seorang itu ditimpa bencana lalu diselamatkan Allah dengan cara yang tidak diduga, dan ini termasuk keramat bagi waliullah, auliaullah. 4. Sunat berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, terutamanya ketika menghadapi kesempitan dan kesusahan. 5. Harus bertawassul, berperantaraan dengan amal soleh yang dilakukan untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Berbukti dan berbuat kebajikan kepada ibu bapa mempunyai kelebihan yang tinggi di sisi Allah. 7. Perasaan takut kepada Allah dapat menyelamatkan seseorang daripada melakukan perbuatan keji. 8. Orang yang melakukan amal kebajikan dengan ikhlas akan mendapat pertolongan daripada Allah ketika dia menghadapi kesempitan. 9. Allah memberikan ganjaran yang besar kepada orang yang melaburkan harta orang lain, harta terbiar, dengan niat ikhlas untuk pelaburan yang menguntungkan. Alhamdulillah, dapat sudahkan membaca hadis sangkutan dengan bab ikhlas daripada kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah.